Jadi selain daripada Jugra, selain daripada Pantai Morib, Kuala Langat, Selangor ini juga adalah salah satu lokasi penghasilan atlet perahu layar peringkat kebangsaan, bukan sahaja di peringkat negeri Selangor. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda semua wira perahu layar dari negeri Selangor yang telah pun mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dan baru-baru ini telah pun berjaya memenangi pingat perak di Sukan SEA Cambodia. Saya kenalkan kepada anda semua, kita ada Muhammad Diaudin Rozaini, atlet perahu layar negeri Selangor ataupun lebih dikenali sebagai Udin. Dan juga kita ada Encik Abdul Aziz Abdullah, Presiden Persatuan Sukan Layar Negeri Selangor. Baiklah, Udin, sejak bila Udin berkecimpung dalam sukan perahu layar ni? Sejak saya berkecimpung dalam sukan pelayaran, umur saya 9 tahun. 9 tahun? Selepas itu pada tahun darjah 6, saya difahamkan berpindah ke Langkawi. Saya start pelayaran ni umur 9 tahun. Dan saya diserapkan ke kebangsaan 2012, umur 12 tahun. Maksudnya pada umur 9 tahun ini mula berlatih di negeri Selangor lah. Di kampung, di Pantai Batu Laut. Di kampung di Pantai Batu Laut. Dan juga Encik Abdul Aziz, bagaimana? Saya difahamkan sebelum Pantai Batu Laut ini dijadikan pusat sukan layar negeri Selangor, sebelum ini pusatnya adalah di Kelang. Kenapa? Apakah faktor yang menyebabkan perpindahan itu dan akhirnya memilih Pantai Batu Laut? Di Royal Selangor Club di Pelabuhan Kelang tu, kita fikirkan bahawa atlet-atlet ni kita anggap bahayalah. Sebab banyak kapal-kapal besar di sana. Kemudian daripada itu, selepas saya memegang tampuk Presiden Perahu Layar Negeri Selangor, saya bawa ke Pantai Batu Laut. Dan saya fikirkan bahawa Pantai Batu Laut ini selamat untuk atlet-atlet kita. Kemudian daripada itu, saya fikir bahawa kawasan ini memang kawasan yang kurang bahaya sangat. Dari segi keunikan dan juga keistimewaan kawasan ini berbanding dengan kawasan-kawasan lain sehingga dijadikan pusat keunikannya ialah di sini boleh dikatakan ini adalah satu kawasan pelancongan yang telah pun diwartakan oleh MPKL, Majlis Pembenaran Kuala Langat, bahawa Batu Laut ini adalah satu kawasan pelancongan dan kita di sini mempunyai industri kampung seperti IKS, kita ada keripik ubi, ada segala-galanya, ada kuih hari raya dan sebagainya. Jadi kawasan inilah yang boleh menunjukkan bahawa apabila atlet kita datang ke sini, dia dapat merasai nikmatnya produk kampung. Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua, yang tergantung di leher Udin ini adalah pingat perak Sukan SEA baru-baru ini. Tahniah Udin. Sebelum Sukan SEA, saya juga difahamkan Udin pernah mewakili negara Malaysia sehingga ke peringkat Sukan Asia. Betul. Itu pada umur berapa? Saya wakil Malaysia ke Sukan Asia umur 14 tahun. Umur 14 tahun sudah mewakili Malaysia ke Sukan Asia. Selepas daripada itu, apa lagi pencapaian lain? Saya difahamkan sini banyak ni. Ada juga di peringkat Asia dan juga di peringkat SEA Games di Singapura juga pun berjaya untuk membawa pingat gangsa. SEA Games Singapura saya bawa pulang gold medal. Oh, itu pingat emas. Warnanya berbeza. Warnanya warna emas ini. Tahniah diucapkan. Jadi apakah perbezaan Udin apabila berlatih di Pantai Batu Laut ini jika dibandingkan dengan berlatih di Langkawi? Kalau nak dibandingkan training di Batu Laut dengan Langkawi, kalau Batu Laut ni dia untuk hari Minggu je, macam cuti sekolah kan, atlet cuma free waktu cuti sekolah aja. Kalau macam kat Langkawi, national punya squad, dia training hari-hari, macam seminggu 6 kali. Habis balik sekolah, rehat dalam setengah jam, 1 jam, lepas tu training ke laut. Itu beza dia. Tapi kulit masih lagi putih Udin, risau Udin. Cik Abdul Aziz, sehingga kini berapa ramai sudah pun atlet dilahirkan di melalui negeri Selangor ni? Perahu layar kita dah melahirkan ramailah atlet yang berjaya. Salah satunya kita ada ikon kat sini. Kalau di peringkat Sukma kita pun ada yang dapat emas, di peringkat Asia pun kita ada dapat emas. Kemudian daripada itu, atlet ini kita banyak melatih dia orang ni daripada muda, daripada umur 9 tahun, 8 tahun. Jadi dia orang ni berterusan je. Kemudian latihan di Selangor ni Sabtu Ahad. Kemudian daripada itu cuti sekolah berterusan.
Jadi kemudian daripada itu kita ada pertandingan regata setahun sekali yang mana kita menganjurkan itu bersama dengan Majlis Pemendaran Kuala Langat. Dia memberi respon yang cukup baik dalam Persatuan Perahu Layar ni. Kalau dia tak ada, kita pun kurang berjaya lah. Tetapi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada dia. Bagaimana proses mencari bakat-bakat muda ni? Proses awal 9 tahun ya. Mencari proses mencari atlet ini kita banyak kita war-warkan kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang ada dekat Negeri Selangor yang mana berminat lah. Kemudian daripada itu kita ambil, kemudian kita buat latihan daripada umur 9 tahun ataupun 8 tahun. Kita masukkan ke laut, kemudian jurulatih kita memang kita ada satu jurulatih profesional lah. Yang mana dia apabila kita dah masuk ke laut, dia berenang, kita tengok macam itu, kemudian kita baru kita naikkan sampan, iaitu sampan yang kecil, optimis nama dia. Itu dia. Jadi Udin pada umur 9 tahun, bagaimana Udin merasa perasaan pada ketika itu ya, kecil lagi kan? Kecil. Ada setengah orang kecil ni, yalah mak bapak suruh dibuat. Tapi bila satu masa, bila 2-3 tahun dia tak berapa nak minat, dia akan bertukar. Udin, macam mana proses sampailah Udin betul-betul sebati dengan sukan ini? Pada mulanya ayah saya yang hantar ke pantai laut untuk cubalah. Lepas tu bila dah start belayar, rasa berminat. Dari situlah saya terus saya punya karier sebagai atlet pelayaran. Sampailah ke hari ini. Okey. Dalam setiap sukan ni, contohnya berbasikal, setiap atlet ni akan ada preference basikal masing-masing. Contoh juga sama juga dengan kayak, sama juga dengan sukan terbaru SUP, stand up paddling. Tapi dalam sukan perahu layar, adakah perahu itu dibina khusus untuk setiap atlet ataupun general perahu yang umumnya sesiapa saja boleh naik perahu tersebut? Dia ada peringkat. Ada peringkat. Kalau misal kata umur yang 9 tahun, 10 tahun, dia naik optimis lah. Kemudian daripada itu dia naik. Kalau misal kata dia optimis, dia dah hebat sangat, dia naik kepada laser. Laser tu dia seorang, dia yang besar sikit. Kemudian dia naik pada 420, International 420. Jadi dia orang ni, dia peringkat bawah ni, dia meningkat itu sebab dia boleh jadi wira untuk perahu layar. Kita ada 4 kategori lah di perahu layar. Dari segi perahu itu sendiri, adakah ia berbeza? Berbeza. Apa yang membuatkan perahu itu berbeza dan sesuai dengan seseorang atlet? Dia sebenarnya bezanya apabila optimis tu dia memang budak kecil lah. Budak kecil. Kemudian betul dia meningkat apabila umur dia dalam 12-13 tahun, dia akan naik taraf dia laser. Laser tu dia bentuk dia tajam, kemudian dia laju. Kemudian kalau 420 tu dia boleh naik 2 orang dan sebagainya. Jadi kita berpandukan kepada itulah, kepada grade-grade dia orang yang akan. Udin, bagaimana dalam setiap kali proses latihan dijalankan? Apakah prosesnya daripada awal sehinggalah habis? Bagaimana? Kalau setiap hari itu boleh diceritakan secara detail. Saya just training lah. Contoh kalau berlari kita ada warm up kan? Lepas tu ada drill session. Kalau dalam perahu layar ni, apakah sesi-sesi latihannya? Sesi-sesi latihan dia seperti macam pagi buat fizikal, warm up, jogging, semua buat exercise. Lepas tu lepas buat fizikal tu breakfast. Lepas breakfast siapkan boat apa semua. Lepas tu check technical boat yang tak kena kan. Lepas tu just turun laut lah training. Udin ada boat sendiri? Tak ada. Tak ada boat sendiri. Memang boat itu secara general boleh naik apa-apa sahaja. Siapa-siapa boleh naik. Pernah mengalami kecederaan ketika berlatih ataupun ketika acara? Saya pernah injured 3 tempat. Ankle saya, belakang dengan pinggang. Apa faktor yang menyebabkan kecederaan tersebut? Faktornya satu terlampau hard training. Satu lagi kurang stretching. Kurang stretching. Itu semua bukan sahaja perahu layar, malah semua sukan memang disarankan untuk stretching dan juga rest yang cukup supaya boleh perform keesokan harinya. Kalau kita tengokkan kecederaan itu kan, mungkin faktor-faktor selain daripada faktor tersebut, adakah fizikal seseorang itu ataupun salah duduk ke dalam bot akan menyebabkan kecederaan itu? Cik Aziz, macam mana? Itu mungkinlah sebab dia orang ni apabila buat buat latihan. Lalunya latihan ini apabila di laut ni, dia orang ni memusingkan layar tu memang kena kuat. Jadi apabila silap aja
dia boleh kena muka, kemudian bersiap boleh sakit pinggang dan sebagainya. Itu sebabnya sukan layar ni seorang pelajar yang kita anggap yang cukup genius dalam mengendalikan perahu layar. Dia nak membaca angin lagi, nak membaca ombak lagi. Itu dia. Bukan satu perkara yang mudah. Apakah program-program kolaborasi antara Persatuan Sukan Layar Selangor dengan badan-badan luar contohnya untuk mengembangkan lagi bakat mereka? Kita memang ada sukan tiap-tiap tahun, iaitu sukan regata. Kita mengadakan pertandingan satu Malaysia di Pantai Bertelaut. Kemudian daripada itu Selangor ni ada satu keistimewaan yang negeri lain tak ada. Apabila ada kejohanan, kita ada 250 orang atlet yang datang. 250 orang atlet datang kemari untuk mengadakan pertandingan. Kemudian daripada itu, di negeri lain ni tidak ada bagi atlet makan. Tapi di negeri Selangor ni, dia keunikannya, kita bagi dia orang semua makan, pegawai dia apa semua, kita bagi daripada pagi sampai ke petang. Kalau misalnya kata program itu 4 hari, kita bagi dia makan 4 hari. Okey. Seawal umur 8 tahun, mereka bermula, 8-9 tahun bermula, berapa jangka hayat atlet perahu layar ni, Cik? Dia jangka hayatnya lebih kurang dalam ada sampai umur. Sekarang ni Udin umur 23 sekarang. 23. Berapa lama lagi Udin akan sehingga ambil keputusan untuk ambil biasanya? Saya akan teruskan sampai saya rasa saya dah puas lah. Biasa kalau senior-senior paling tua umur berapa? Kalau ikutkan kat Malaysia ni 32, 28 macam itulah. Kalau 32, 28 ke 32 macam itulah. Masuk lagi ada lagi dalam 8 tahun lebih kurang untuk Udin berkhidmat untuk Malaysia. Okey, sekarang masih lagi berpusat di Langkawi ataupun sudah pulang ke Batu Laut? Saya sudah pulang ke Batu Laut. Sekarang macam mana training dengan junior-junior dekat sini, okey? Sekarang selepas saya habis je Sukan C iaitu SEA Games di Cambodia, saya dilantik sebagai jurulatih Selangor. Jurulatih. Okey, tahniah diucapkan kepada Udin. Cik Aziz, ada kata-kata akhir nak sampaikan kepada mungkin ada yang berminat untuk bawa anak sertai sukan perahu layar di Selangor khususnya? Kita perahu layar negeri Selangor ni memberi peluang kepada anak-anak Selangor lah, yang daripada umur 8 tahun hingga ke 13 tahun supaya menyertai program perahu layar negeri Selangor yang berada di Pantai Bertelaut lah. Kemudian daripada itu, apabila anak-anak itu dihantar ke pusat perahu layar di Pantai Bertelaut ni, kita mengharapkan bahawa mak bapaknya pun ada komitmen untuk menjaga anaknya. Kemudian daripada itu, Persatuan Sukan Layar ni, kita ni macam keluarga. Bukan kita saya pegawai saya ada 16 orang, tetapi pegawai saya pun ada juga daripada Maritim, daripada Putrajaya dan sebagainya. Tetapi kita menganggap bahawa Persatuan Sukan Layar ni apabila kita dah mewujudkan satu kekeluargaan, jadi atlet-atlet ni seronok. Itu sebabnya kita mencapai kejayaan untuk negeri Selangor. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Abdul Aziz, Presiden Persatuan Sukan Layar Selangor. Tahniah dan juga terima kasih diucapkan kepada Diaudin Rozaini ataupun Udin yang merupakan atlet perahu layar negeri Selangor dan juga atlet kebangsaan. Tahniah diucapkan kepada pencapaian terbaru di Sukan C. Baiklah, sekarang kita akan ke kapsul khas. Ini adalah berkaitan dengan barang kemas dari Habib. Mari kita saksikan.